Salam sejahtera kepada Dr. Faiza dan rakan sekalian. Kami merupakan kumpulan 4. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Kristina Rinjau, anak Lagat, nombor metrik 69380, iaitu saya sendiri. Grace Odila, anak Anding, nombor metrik 69798. Nancy, anak Undau, nombor metrik 70685. Regina Nyai, anak Agal, nombor metrik 73231. Tajuk masalah keluarga yang kami pilih ialah pengabaian kanak-kanak. Pengabaian kanak-kanak ialah perbuatan atau kegagalan yang berlaku kepada sebahagian ibu bapa atau penjaga menjalankan tanggungjawab terhadap kanak-kanak. Pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bahaya termasuk mengancam nyawa kanak-kanak. Faktor risiko pengabaian kanak-kanak terdiri daripada 4. Faktor yang pertama ialah faktor alam sekitar iaitu kemiskinan. Faktor yang kedua ialah faktor keluarga iaitu tekanan keluarga atau keganasan rumah tangga. Faktor yang ketiga pula ialah faktor ibu bapa iaitu ibu bapa yang terlibat dalam pengangguran. Dan faktor yang keempat ialah faktor kanak-kanak itu sendiri iaitu pembangunan kanak-kanak dari segi fizikal dan mental. Jenis pengabaian kanak-kanak. Yang pertama, pengabaian fizikal iaitu dari segi pakaian dan makanan. Kedua, pengabaian perubatan iaitu menolak atau menangguhkan rawatan perubatan. Ketiga, pengawasan yang tidak mencukupi iaitu tidak melindungi kanak-kanak daripada sebarang situasi yang membahayakan. Keempat, kecuaian emosi iaitu dari segi kasih sayang. Kelima, kelalaian pendidikan iaitu gagal dalam melakukan pendaftaran kanak-kanak di sekolah. Akibat pengabaian kanak-kanak. Yang pertama, masalah kesihatan iaitu perkembangan pemikiran akan terjejas. Yang kedua, kesan kognitif. Perkembangan bahasa juga akan terjejas. Ketiga, masalah emosi, masalah harga diri dan tidak mudah mempercayai orang lain. Yang keempat, masalah sosial dan tingkah laku iaitu dari segi kenakalan dan perbuatan atau percakapan. Sebab kerajaan memilih pengabaian kanak-kanak sebagai masalah sosial. Kanak-kanak yang kurang perhatian ataupun kasih sayang berisiko terpengaruh dengan masalah sosial. Masalah sebegini juga dapat mendatangkan masalah ketenteraman dan keamanan terhadap masyarakat di sekeliling kita. Ini kerana kesan daripada mengabaikan anak-anak dapat membuat anak-anak terjebak dalam perkara yang tidak berfaedah seperti mencuri, membuli, merempit dan sebagainya. Contohnya daripada berita harian iaitu kurang ilmu keibubapaan merupakan punca utama anak terabai. Jaminan Undang-Undang Pengabaian Kanak-kanak di Malaysia. Yang pertama adalah Undang-Undang Syariah. Undang-Undang Syariah tidak menjelaskan konsep pengabaian dan kecewa terhadap kanak-kanak secara langsung. Walau bagaimanapun, terdapat peruntukan berkaitan perkara-perkara tertentu yang boleh dihubung kaitkan dengan kegagalan ibu bapa dalam menyediakan atau melaksanakan keperluan kanak-kanak. Seterusnya, hal ini boleh mengakibatkan kanak-kanak terabai daripada mendapatkan bentuk perlindungan yang sewajarnya dan ibu bapa boleh digugurkan hak dalam penjagaan kanak-kanak. Peruntukan-peruntukan yang dimaksudkan adalah hanya berkaitan dengan kewajipan ibu bapa dalam memberi nafkah, hak hadanah, perwalian terhadap diri dan harta kanak-kanak dan kesahtarafan anak. Hal ini dapat dilihat seperti mana Aktamen 2 tahun 2003, Aktamen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 di bawah Seksyen 73 hingga 81 berkaitan nafkah, Seksyen 82 hingga 88 berkaitan hadanah, Seksyen 89 hingga 105 berkaitan perwalian terhadap diri dan harta kanak-kanak dan Seksyen 111 hingga 120 berkaitan kesahtarafan anak.
Yang kedua ialah Undang-Undang Sivil. Undang-Undang Sivil merupakan akta yang memperuntukkan berkaitan kebajikan dan perlindungan. Antara akta tersebut ialah Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan 1966, 2. Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984, dan ketiga Akta Kanak-kanak 2001. Akta Kanak-kanak Binaan 2016 dan Kanun Kesesaan sahaja yang memperuntukkan secara khusus tentang jaminan undang-undang berkaitan dengan pengabaian dan kecuaian kanak-kanak di Malaysia. Akta Kanak-kanak 2001 merangkumi pelbagai aspek seperti perlindungan, pemeliharaan, pemuliharaan, perkembangan dan penyertaan. Menurut Seksyen 17 Akta Kanak-kanak Binaan 2016, rumusan definisi penganiayaan dan dalam bentuk pengabaian dan kecuaian diambil daripada subsection 1C, D, F, G, dan K. Sebagai ibu bapa yang telah mengabaikan, tidak berupaya untuk menjalankan atau telah bertindak secara cuai dalam pengawasan dan pengawalan yang sepatutnya kepada kanak-kanak. Ibu bapa yang gagal untuk memenuhi keperluan asas anak seperti pemberian makanan, pakaian, kediaman dan rawatan perubatan. Tidak memberi penyeliaan atau pengawalan anak daripada terlibat dengan kumpulan jahat atau bahaya moral. Tidak melindungi mereka daripada bahaya sehingga kanak-kanak terpaksa menjaga diri sendiri dan menjadi pengemis. Kesimpulannya, pengabaian kanak-kanak amatlah berbahaya. Oleh itu, semua pihak terutamanya ibu bapa haruslah menjaga anak-anak mereka dengan penuh bertanggungjawab. Hal ini kerana kanak-kanak merupakan pelapis pemimpin negara pada masa yang akan datang serta pembimbing negara ke arah kemajuan.